Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kali ini saya akan cuba untuk membentangkan tajuk penggunaan adat sebagai hukum di negeri Sabah. Wilayah Sabah merupakan sebuah wilayah dalam Malaysia yang penduduknya terdiri dari pelbagai bangsa dan sudah tentunya mereka juga mengamalkan adat yang berbeza. Justru itulah kita akan cuba untuk melihat sama ada pengamalan adat itu bercanggah dengan syariat ataupun tidak. Sekiranya adat itu tidak bercanggah dengan agama, maka adat itu boleh diamalkan. Dan begitu juga sebaliknya. Perlu diingat bahawa Sabah mengamalkan sistem perundangan yang pelbagai, termasuk sistem mahkamah sivil, syariah dan mahkamah anak negeri yang berperanan mentadbir hukum adat bagi komuniti pribumi. Hukum adat diiktiraf melalui Native Code Enactment tahun 1952 dan menjadi teras kepada institusi kehakiman di negeri ini. Antara perbincangan kita pada slide kali ini ialah makna adat dari segi bahasa dan istilah, pembahagian adat, dalil Al-Quran dan hadis berkaitan dengan pengamal adat, syarat-syarat beramal dengan adat, dan yang akhirnya pelaksanaan kaedah. Makna adat dari segi bahasa. Adat dari segi bahasa diambil daripada perkataan al-mu'awadah, iaitulah pengulangan. Maksudnya di sini segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berulang kali sehingga dia melakukannya tanpa perlu berfikir. Maknanya tindakan itu dilakukan berulang kali. Manakala dari segi istilah, menurut definisi Kamus Dewan, adat ialah peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun di dalam sesuatu masyarakat sehingga ia menjadi hukum dan peraturan di dalam masyarakat itu dan harus dipatuhi. Mengikut Kamus Fiqh, adat itu pula ialah sesuatu yang biasa dilakukan sehingga apabila ia melakukannya, dia tidak perlu bersusah payah. Adat itu ada dua sifatnya, yaitu adat umum dan adat khusus. Adat umum ialah adat yang diamalkan secara konsisten dan berluasa penggunaannya di kebanyakan negara. Manakala adat khusus pula lebih tertumpu amalannya kepada negara-negara yang tertentu sahaja dan tidak diamalkan di negara-negara yang lain. Daripada sudut syarak, adat itu terbahagi kepada dua. Pertama, adat yang bertepatan dengan syarak, tidak membatalkan yang wajib, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Contohnya cara berpakaian yang tidak menjolok mata dan tidak mendedahkan aurat. Kedua, adat yang bercanggah dengan syarak, membatalkan yang wajib, mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram. Contohnya, perkara mungkar yang dilakukan semasa hari pengkebumian dengan menyertakan barang-barang milik si mati dan sebagainya. Terdapat dalil-dalil yang jelas daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang penggunaan adat. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 233, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Maksudnya, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Al-Jassas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahawa seorang wanita itu sekiranya meminta berlebih-lebihan daripada suaminya untuk nafkahnya, maka wanita itu tidak sepatutnya diberikan demikian. Dia cuma berhak untuk meminta nafkah yang sepadan dengan wanita-wanita di zamannya. Begitu juga sebaliknya, sekiranya suami memberikan nafkah kurang daripada apa yang sepatutnya diterima oleh wanita itu berbanding dengan wanita-wanita yang ada di zamannya, maka itu tidak dibolehkan. Dan suami dipaksa untuk memberikan nafkah yang serupa kepada isterinya mengikut apa yang diterima oleh wanita-wanita di zamannya. Berkaitan dengan hadis Nabi SAW pula, Nabi SAW ada bersabda, "Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan wa huwa 'indallahi hasanun." Yang artinya, apa sahaja yang dianggap baik oleh orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan satu keterangan yang jelas kepada kita bahawa apa yang dilihat oleh orang-orang Islam sebagai baik dan adat yang ditetapkan baik itu termasuk di dalam maksud ungkapan hadis ini. Al-Kamal Ibnu Al-Hammam radhiyallahu anhu ada mengatakan, adat itu akan menjadi dalil berdasarkan kepada nas. Ini berpandukan kepada sabda Nabi SAW tadi, yang maksudnya apa saja yang dianggap baik oleh orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat beramal dengan adat. Adat tidak bercanggah dengan dalil syarak. Telah dinyatakan di dalam kaedah, sesungguhnya adat akan dijadikan sebagai sandaran hukum jika adat tadi tidak bercanggah dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tetapi sekiranya berlaku percanggahan antara adat dan dalil syarak, maka adat tidak boleh digunakan sebagai sumber hukum. Seperti mana yang menjadi adat kebiasaan orang ramai ketika mengadakan akad jual beli yang mana mereka melibatkan riba dan ataupun mereka melakukan perkara-perkara yang haram di dalam keramaian-keramaian yang tertentu. Maka kebiasaan ini tidak boleh dipertimbangkan untuk diambil sebagai sandaran hukum sebab berlakunya pelanggaran terhadap dalil syarak. Yang mana syarak terang-terang mengharamkan riba dan melarang berlakunya perkara-perkara yang haram dalam sesuatu keramaian. Pelaksanaan kaedah ianya terbagi kepada dua, adat globalisasi dan adat-adat setempat. Dalam adat globalisasi, kita mengambil contoh tempoh haid muslimah. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai tempoh haid yang paling singkat dan yang paling lama bagi seorang wanita muslimah. Perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha ini bukan bersandarkan kepada dalil syarak, melainkan mereka cuma merujuk kepada pengalaman dan adat yang tertentu. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa pendapat mereka itu hanya diambil daripada pengalaman yang mereka alami. Di dalam adat-adat setempat, kita mengambil contoh berzikir dan berdoa beramai-ramai yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat di wilayah Sabah, Malaysia, yang mana mereka berzikir beramai-ramai dan mengaminkan doa imam selepas daripada menunaikan sembahyang fardu berjamaah. Ianya dikerjakan hampir di setiap masjid dan surau di wilayah Sabah
yang mana amalan ini merupakan amalan turun-temurun daripada ulama yang terdahulu. Amalan berzikir dan berdoa ini merupakan amalan yang dikira penghubung antara seorang hamba dan Khaliknya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan merupakan sumber ketenangan jiwa. Amalan ini juga dapat membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, membuka hijab rohani dan seterusnya, mencapai makrifah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, adakah amalan berzikir dan berdoa beramai-ramai ini dibolehkan di dalam Islam? Sebelum kita mendatangkan dalil, maka kita melihat terlebih dahulu pendapat Imam Syafi'i dalam perkara ini. Imam Syafi'i menyatakan, ittafaqa asy-Syafi'i wal ashabu wa ghairuhum rahimahumullahu ala annahu yustahabbu dzikrullahi ta'ala ba'da salam ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب الأذكار. Maksudnya, Imam Syafi'i dan para sahabatnya serta yang lain bersepakat bahawa amat digalakkan untuk berzikir selepas daripada salam dan digalakkan yang demikian itu untuk imam, makmum, individu, lelaki, perempuan dan musafir. Serta selain mereka itu dan amat digalakkan juga untuk berdoa. Ini merupakan kesepakatan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Terdapat banyak hadis-hadis yang sahih mengenai perkara zikir dan berdoa yang dihimpunkan di dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Adapun dalil yang memberikan zikir beramai-ramai dan doa ini antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Umamah qala qila ya Rasulullah ayat du'a asma qala jawfil lail al-akhir wa dubur as-salawatil maktubah. Maksudnya dari Abi Umamah dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, doa manakah yang didengar? Nabi SAW lantas bersabda, doa pada pertengahan malam dan doa selepas dari salat fardu. Contoh kedua mengenai pengamalan adat-adat setempat ialah mendatangi bumi. Antara satu jenis perubatan yang dikenali di alam Nusantara ini termasuk di wilayah Sabah, Malaysia ialah perubatan tradisional dengan mendatangi bumu ataupun dukun. Bumu merupakan orang yang sangat dipercayai boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Bumu kebiasaannya mempunyai hubungan dengan roh dan kuasa gaib seperti jin dan syaitan. Masyarakat Melayu melihat persoalan alam gaib merupakan permasalahan yang kompleks yang tidak dapat ditanggapi oleh akal fikiran manusia secara saintifik dan jalan keluar yang terbaik untuk masalah ini ialah dengan mendatangi bumi. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Hadis sahih Muslim. Artinya siapa yang mendatangi bumi, tukang tilik, lalu meminta bantuannya untuk mendapatkan sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa amalan mendatangi bumi merupakan satu amalan yang dilarang di dalam agama Islam dan ianya dianggap syirik. Contoh buruk apabila mendatangi bumi ialah pembunuhan yang berlaku ke atas pegawai Kedit Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, iaitu Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain. Sebagai kesimpulan kepada tajuk kita pada hari ini ialah adat merupakan salah satu punca hukum dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dalam pelbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, ibadah, pendidikan, budaya, politik, komunikasi dan sebagainya. Selagi tidak ada dalil-dalil yang jelas daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW, ijma' ulama
qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd zara'i dan istishab. Ringkasnya, penggunaan adat sebagai hukum adalah tidak tetap dan boleh berubah berdasarkan kepada perubahan adat yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, sedangkan dalil syarak adalah tetap dan tidak berubah.